الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala menghantar Rasulnya kepada manusia bukan sekadar untuk Rasul itu wujud menyampaikan ajarannya, tetapi juga supaya ajaran Rasul itulah yang menang, menguasai, mengatasi segala ajaran yang lain. Itulah yang Allah Subhanahu wa ta'ala nyatakan di dalam kitabnya, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Dialah yang telah menghantar Rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar, supaya agama itu dizahirkan di atas sekalian agama, walaupun perkara itu dibenci, tidak disukai oleh orang-orang yang musyrik. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah, di dalam sejarah manusia, sesuatu kaum ataupun tamadun menguasai kaum yang lain melalui beberapa cara. Antaranya yang paling masyhur yang kita semua saksikan ialah dengan cara ketenteraan. Kaum yang kuat atau kuasa yang kuat menakluki, menawan kuasa yang lain. Inilah yang dilakukan oleh Rom, Parsi, kerajaan-kerajaan besar sejak zaman dahulu, sehinggalah kemudian daripadanya British, Belanda, Prancis dan berbagai-bagai lagi. Cara yang kedua ialah dengan cara kebudayaan atau kultur yang kuat. Budaya yang lebih kuat itu menguasai kaum yang lemah dengan mengekspor pemikiran mereka ke masyarakat ataupun negara yang lain. Itulah yang berlaku bagi falsafah Greek dan Yunani yang menguasai masyarakat dalam dunia ini, sehingga pendapat dan falsafah mereka itu diganti oleh falsafah yang lain. Demikian juga kebudayaan atau kultur moden yang kita lihat yang berkembang di kalangan anak-anak kita, sama ada daripada barat, Hollywoodnya, Bollywoodnya,
atau Korea ataupun Jepang yang masuk ke masyarakat yang lain. Orang Arab dalam sejarahnya mempunyai beberapa kekuatan. Mereka mempunyai syair-syair yang bagus, yang baik. Juga mempunyai penunggang-penunggang kuda dan pemanah-pemanah yang hebat. Ada kekentalan jiwa orang Arab. Pun begitu mereka gagal untuk menempatkan diri mereka di pentas sejarah. Sedangkan di keliling mereka ada kerajaan Rom, Parsi, tamadun-tamadun yang lain yang sudah melangkah ke hadapan. Sejak bila orang Arab dapat menempatkan diri mereka di persada ataupun pentas sejarah? Ialah dengan apabila datangnya Islam. Islamlah yang telah merubah kekuatan masyarakat Arab daripada menjadi satu kaum kepada menjadi suatu masyarakat dan umat yang merentasi kaum. Tidak melalui peperangan dan kebudayaan kultur, tetapi masyarakat Arab dan Islam itu menempatkan diri mereka di pentas sejarah apabila mereka menjadi ashabur risalah. Mereka menjadi umat risalah, umat yang bergerak untuk menyampaikan risalah Tuhan kepada orang lain. Orang Arab yang bahasanya tidak diangkat, kembali diangkat bahasanya. Panglima-panglima perangnya yang tidak dikenali, kembali dikenali ketangkasan panglima-panglimanya dan pahlawan-pahlawannya. Kerana mereka bukan menjadi penjajah ataupun penakluk, tetapi mereka membawa risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, min Muhammad Rasulullah ila azimir Rum, ila azimil Furs, aslim taslam, Islamlah nescaya kamu selamat. Dengan kehendak ingin menyampaikan agama Allah kepada orang lain tanpa paksaan, orang Arab telah berjaya mengangkat kedudukan diri mereka, bahkan mengangkat kaum lain di atas nama agama, tidak lagi di atas nama bangsa, yaitu bernama dengan ummah Islamiyah. Jika kita lihat apa yang berlaku kepada orang Arab hari ini, mereka gagal untuk kembali memuliakan diri mereka. Kita tahu sebabnya, kerana mereka telah terkeluar daripada pintu yang pernah mereka masuki dahulu. Benarlah kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, pada hari ia pergi ke Palestina untuk mendapat kunci Baitul Maqdis daripada tangan pasukan atau tentera Kristian. Ketika ia datang dengan pakaian yang biasa sahaja, sehingga ada di kalangan para sahabah yang menunggu beliau merasakan bahawasanya sepatutnya khalifah lebih bergaya pakaiannya, lebih tampak kekhalifahannya. Kata Umar bin Khattab di dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam Al-Mustadrak, mengingatkan Abu Ubaidah Al-Jarrah yang menunggu beliau, kunna adilla qaumin fa'azzana Allah bil Islam, famahma nabtaghi al-izzata bighairi ma a'azzana Allah azallana Allah. Kita dahulu adalah kaum yang hina, Allah telah memuliakan kita dengan Islam. Selagi mana atau jika kita cuba menuntut kemuliaan, mencari kemuliaan selain daripada Islam, kita akan dihina oleh Allah. Terbayangkah orang Arab yang hidup di padang pasir badui,
pada satu hari mereka akan berdiri di hadapan tentera Rum dan Parsi yang besar. Sehingga kan sahabat Nabi yang kerdil seperti Rib'i bin Amir, yang tidak dikenali ramai namanya, ketika dia pergi berhadapan dengan panglima Parsi yang hebat Rostam, mengikat kepalanya hanya dengan tali, masuk menghadap panglima yang penuh dengan kemewahan, kekayaan dan kebesaran. Ketika Rostam bertanya-nya, mengapa kamu orang Arab datang untuk menghadapi Parsi? Karena tidak pernah terbayang oleh mereka bagaimana tiba-tiba orang-orang padang pasir sudah mampu untuk mencabar tamadun Parsi. Sedangkan sebelum ini pedagang-pedagang Quraisy yang masuki wilayah atau daerah Rum dan Parsi masuk dengan penuh kehinaan dan ketakutan. Tiba-tiba orang seperti Rib'i yang pakaiannya sangat sederhana datang berhadapan dengan panglima tentera yang besar. Mengapa kamu datang? Kata Rib'i sebagai seorang penuntut di universitas madrasah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan jawapan yang ringkas bagi menceritakan siapakah dirinya dan apa tujuan dia datang mewakili pasukannya. Allahu bata'athana linukhrija man syaa min ibadatil ibad ila ibadatillahi wahdah, min jawril adyani ila adlil islam, min dhiqid dunya ila si'atid dunya wal akhirah. Allah lah yang telah menghantar kami. Rib'i tidak menyatakan Umar khalifah yang menghantar kami. Allah lah yang telah menghantar kami untuk Allah mengeluarkan sesiapa yang Allah kehendaki, untuk kami mengeluarkan sesiapa yang Allah kehendaki, daripada mengabdikan diri sesama makhluk, sesama hamba, kepada mengabdikan diri hanya kepada Allah, daripada kekejaman agama-agama kepada keadilan Islam, daripada dunia yang sempit kepada keluasan dunia dan akhirat. Itulah Islam yang dibawa oleh para sahabat dengan semangat sebagai pembawa risalah. Islam telah mencapai kedudukannya yang tinggi, bukan saja di kalangan Arab. Bangsa-bangsa lain memasuki Islam tanpa dibedakan kaum dan bangsa di atas nama agama. Akhirnya Islam bukan saja sampai ke Andalus, sampai juga ke negara kita, sampai juga ke Asia Tenggara, memasuki segala tempat dengan semangat bahawa setiap Muslim mestilah menjadi penyampai risalah. Dengan semangat kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan bagi umat manusia. Kamu menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, kamu beriman kepada Allah. Keadaan yang hina yang dihadapi oleh umat Islam hari ini disebabkan kerana kita tidak lagi kembali menjadi insan-insan yang bersemangat menyampaikan risalah agama Allah Subhanahu wa taala. Jika kita semua bersemangat sebagai pendakwah yang benar, yang bebas dari kepentingan diri kita hanya untuk Allah, menyampaikan risalah ini, umat Islam akan menjadi umat yang kembali mendominasikan kehidupan manusia di atas muka bumi ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Alhamdulillah
Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal ikhwatul mu'minun, usikum wa nafsi bitaqwallah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah, Allah mengingatkan kita di dalam Al-Quran bahawasanya setiap kita yang bergelar insan ini di dalam kerugian, siapapun dia, kiai besar, ustaz, imam, makmum biasa, atau orang di jalanan, presiden, raja, maharaja. Wal asr innal insana lafi khusr. Demi masa, Tuhan bersumpah dengan masa, sesungguhnya insan di dalam kerugian. Illal ladzina amanu, melainkan orang-orang yang beriman. Tidak cukup beriman. Wa amilus salihat, hendaklah beramal dengan amalan yang saleh. Tidak cukup untuk beramal dengan amalan yang saleh. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, berpesan-pesan, pesan memesan, ingat mengingati supaya berpegang dengan yang benar, dan ingat mengingati supaya berpegang dengan kesabaran. Karena hidup, cabaran, memegang kebenaran memerlukan kesabaran. Jika kita hanya beramal untuk diri kita sahaja, tanpa menjadi umat yang produktif dan aktif untuk menyelamatkan orang lain juga, berdasarkan suratul Asr ini, kita tidak akan selamat. Kita masih dalam kerugian. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas. Demikian itu kami jadikan kamu itu umat yang pertengahan, supaya kamu menjadi saksi untuk sekalian manusia. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Mudah-mudahan kita membanyakkan selawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari yang mulia ini. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya minhum wal amwat. Allahumma ya muqallibal qulub, thabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atika ya Rabbana. Allahumma ansuril Islam wal muslimin, Allahumma azzil Islam wal muslimin, wa ahlik kafarata wal munafiqin, a'da'aka a'da'ad din. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim.